Okey geng, ada barang baru sampai. Jadi kita akan unboxing dan test. So jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ni kita akan review Makita. Ada sedikit kelainan Sebelum ni kita tak pernah lagi review Makita. So ni adalah circular saw cordless DHS 680Z. So Z tu maknanya kosong lah. Dia tak datang sekali dengan charger solo set. Kalau yang US punya tu, kalau DHS ni ni New Zealand, Australia semua pakai DHS lah. Tapi kalau US punya XHS 03 model dia. Ada yang lagi satu tu XHS 04, tapi saya pilih yang ni lah. Yang XHS 04 tu dia bersamaan dengan DHS 660 lah, yang tu. Jadi dua-dua pun okey. Tapi saya pilih ni sebab ada kemungkinan ada nak pakai bateri, mungkin yang bateri Milwaukee ke apa, saya nak pakai adapter ke apa kan. Jadi dia punya belakang ni dia lagi forgiving lah, dia punya ruang dia tu. Yang lagi satu tu 660 tu ataupun apa XHS 04 tu, dia punya bateri dia dekat belah tepi tu. So yang tu tak forgiving sangat lah. Mana tahu kalau adapter untuk bateri Milwaukee tu besar sangat, jadi dia nanti bila dah masuk nanti dia akan cecah kat lantai ke apa macam tu. So kita tak tahu. Jadi saya tak nak ambil risiko tu, saya ambil yang ni. Lagipun yang ni direkomend oleh kawan lah. So kawan ada recommend, Rizalah tu. Masa tu saya chat dengan dia, so dia memang recommend lah benda ni. So saya pun nak test lah benda ni. Terus contact Xiang Ho daripada Wengsheng punya hardware. Contact dia, tanya dia harga semua benda tu. Terus hari ni dia terus hantar. Jadi hantar terus sampai ke rumah. Jadi thank you lah. Senang sikit. Time PKP ni susah nak keluar. So saya ambil yang package punya. Saya minta kat dia sebab saya nak ada charger dengan bateri. Sebab elok juga kalau ada simpan bateri Makita ni, sebab banyak tools yang boleh pakai dengan bateri Makita ni. So ni 5 ampere hour. Lagi satu saya suka pasal bateri Makita ni sebenarnya, dia dah ada dah semua dia punya balancing punya port dekat luar. Tak macam Milwaukee Milwaukee dia semuanya dia sorok. Jadi untuk yang Makita, untuk yang DeWalt, semuanya kita boleh dapatkan pin out dia daripada luar untuk balancing charge. Jadi kalau kita nak pakai RC charger ke apa ke semua tu, kita just buatkan dia punya adapter dia untuk dia punya balancing port. Kita and then dalam internet pun ada banyak dia punya info pasal dia punya pin out ni. Jadi kita boleh buat dia punya balancing port sendiri. Lepas tu kita boleh balancekan lah. Cumanya charger dia dah cukup intelligent dah untuk buat balancing port. Bila dia dah ada balancing port ni, maknanya dalam charger dia pun dia akan detectkan juga macam ni. So ini bagusnya yang kalau nak bandingkan dengan Milwaukee, benda-benda macam ni lah. Bateri ni penting dia ialah balancing charge dia. Sebab kalau satu sel dia out of balance, bateri tu dia tak boleh nak charge nanti. Dia akan detect sebagai rosak. Jadi kebanyakan kalau kita ada tools macam ni kan, Li-ion punya bateri ni tahan lama. Jadi kalau katakanlah ada rosak apa, bateri dah tak mau charge ke, charger tu dah tak mau terima bateri tu lagi ke, ataupun tools tu dah tak mau terima bateri tu lagi, kita masih lagi boleh repair benda ni. Jadi tu sebab saya suka Makita. Dia dah siapkan semua benda tu. Dia punya build quality dia pun ok. Yang ni saya takkan buka lah, sebab dalam ni apa semuanya saya tahu yang ni semua original lah. Untuk yang model baru-baru ni sekarang ni semua ni dah ada dah dia punya charge indicator. Saya baru je charge tadi. So dah full.
okey lah. Cumanya satu je lah benda saya terlupa nak cakap kat Siang Ho tu, yang saya tak suka rapid charger. Sebab saya charge biasanya akan charge di rumah je lah. Jadi saya bukannya kontraktor ke apa ke semua tu, tak perlukan bateri tu cepat charge. Biasanya kalau saya akan pakai sampai bateri tu dah habis, saya akan charge. Saya akan biarlah benda tu, bila saya dah tak buat kerja apa benda semua tu, saya charge lah. So yang ni yang rapid charger lah, RC 18 RC. Dia ada lagi satu 18 SD. So yang standardnya. So kalau ikutkan dia punya literature, dia tak ada bagi tahu berapa M dia keluar. Macam ni dia ada tulis 9 M tapi kalau nak ikutkan dia, bila dia charge yang 6 amp per hour punya bateri, dia akan full charge dalam 55 minit kalau ikutkan dia punya product literature lah. So untuk yang 5 amp per hour ni tadi memang sekejap lah, ini tak sampai sejam lah. So rasanya dalam masa saya charge tu, pergi makan jap, keluar, tengok dah siap dah. So ni saya suspect tadi output dia dalam 6 amp per hour lah. And ni tadi, kalau yang standard punya tadi 3 amp per hour punya bateri, dia akan charge dalam masa sejam 60 minit. So maknanya kita tahu dia output dia dalam 3 amp macam tu lah. So masa saya charge tadi boleh tahan juga lah, panas juga charger ni, dengan bateri pun panas juga. Jadi itu salah satu sebab saya tak suka rapid charger. Saya lagi suka dia slow je lah charge. Tapi tak apa, barang dah ada, bagus lah charger ni. Charger ni pun nanti saya akan tunjuk lah dia punya sedikit review dia sikit lah, untuk yang charger ni dengan bateri ni lah. Ok, so sekarang ni kita try tengok yang mainnya ni, circular saw. Dia spek dia samalah dengan yang 660 tu, DHS 660 tu. Dia claim lah performance untuk no load speed dia punya RPM ialah 5000 RPM lah. Lepas tu dia ada electric brake, semua benda tu lah. So yang pentingnya kita nak tahu dia punya RPM dia 5000 RPM. Size dia 6,5 inci. Arbor dia saya nak tengok je gini. Saya rasa arbor dia ni 16mm juga, 5/8 inch punya lubang arbor dia. Jadi kita tengok dalam lah. Product literature, dia punya semua ekosistem dia, ekosistem untuk Makita yang besar, ekosistem dia. Service center, instruction manual, dan kita ada dia punya guide rail dia. Tapi guide rail dia tak ada tak ada indicator. Kalau macam katakanlah yang lain ni saya try, yang saya punya skill saw apa benda semua tu, dia ada indikator jarak dia, jadi senang sikit nak gauge. So yang ni tak ada indikator langsung lah, kita kena ukur secara manual lah. Ok, lepas tu datang terus saw dia. Dan kosong. Habis. Kosong lah. Ok, so ini dia, inilah barangnya. Ok, blade datang sekali So dapat sekali terus blade dia. Blade Makita 20mm punya arbor untuk wood, 25 teeth. So dua-dua boleh lah, ripping boleh, dengan cross cut kurang sikit lah. BL Moto. Untuk dia punya mesin ni, ni tadi saya dah tunjuk juga dia punya barrel, dia punya guide dia. So ni boleh masuk dekat depan ataupun belakang lah. Ni dia punya ni ada dua untuk guide dia, ada dua, satu sebelah sini, satu lagi sebelah sini. Tapak dia dengan cover ni semua magnesium So magnesium ni dia alloy yang lagi keras sikit lah daripada aluminium.
Tapi jaga-jaga magnesium ni dia tak boleh sangat untuk air masin air masin macam tu dia tak boleh sangat lah. So yang tu apa yang saya faham pasal magnesium lah. So okey jugalah, berat dia dalam 3 kilo, 3.3 kilogram. Sedap pegang di tangan lah, dia tak terlampau ringan dan tak berat sangat. Jadi ngam-ngam lah. Kalau ringan sangat nanti kan masa nak potong tu terasa melendung pula. Jadi kita still nak kena ada berat sikit untuk support sikit kan. Jadi okey, yang semuanya ada dia punya rubberized grade ni semua. Yang lain semua plastik lah. Dia ada indicator kat sini, battery indicator. So kalau pakai bateri lama tak ada battery indicator tu, boleh tengok daripada sini lah. Lepas tu apa, dia punya ni tempat dia punya bateri lah ni. Yang ni tak tahu konektor untuk apa ni. Nanti saya try research lah, tengok apa benda konektor ni. Kat bateri dia tak ada konektor tu yang boleh masuk kat sini. Tapi tak apa, nanti saya buat research sikit, tengok apa benda konektor ni. Ni biasalah, apa dia punya ni terminal untuk positif negatif, and then ni temperature sensor lah. Itu memang normal lah. So dia punya trigger, kalau ni safety dia, so safety dia ada dua-dua belah. Jadi kalau tangan kiri boleh, tangan kanan boleh. Dah tekan ni baru kita boleh tekan dia punya ni lah. Kalau tak, dia tak boleh tekan habis lah. Dia ada rafter hook. Rafter hook dia ada apa ni ada notch sikit kat bawah dia ni. So bila kita sangkutkan tu, dia tak terslide over lah. Memang kecil dia punya ni, plastik dia okey. So ni dia punya ni, dia punya untuk tukar dia punya blade dia, key, Allen key untuk tukar dia punya blade. Simpan kat sini. BL Moto, so maknanya brushless Bila dia tulis BL tu brushless untuk Makita. Ini tempat untuk tekan apa ni, tukar dia punya blade. Magnesium. So dia boleh pusing sampai 50 darjah apa dia punya pusingan dia. So dia boleh pusing sampai 50 darjah. Tapi dia ada stopper sini ini stopper ni, dan apa ni lah, dia akan kena dekat sini lah. So ini untuk kalau setting yang kita nak 45 darjah. So kalau 45 darjah, kita buka dia punya ni. Kita buka dia punya ni, top shoe dia. So kita boleh pusing. So kalau sampai sini kan, ini maknanya ni 45 darjah. Kita boleh set lah dia punya maksimum travel dia. Nanti boleh check balik lah pakai angle gauge ke apa kan, 45 darjah. So ataupun kalau nak sampai maksimum 50 tu, yang tengok nampak 45. So kalau nak sampai 50 tu, kita bukakan benda ni. So bila tutup macam ni, dia akan kena dekat sini. So dia akan limitkan travel dia dengan grab screw ni. So kalau kita buka benda ni, naikkan lever dia tu, dah naik, dia akan pergi lagi lebih. Jadi dia pergi maksimum lah. So dia pergi ke sampai 50 degrees. Tapi saya takkan pakai lah function tu semua tu. Saya yang penting ni, memang benda ni nak potong ni lah, nak potong untuk 90 degrees. So ini tadi level untuk buka dia punya tu, untuk buka. So ni dah kunci lah. Dia ada play sikit, tapi okey, dah kunci. So dia stay dekat
0 degrees. Okay, ni tempat guide ni tadi. Guide ni sebenarnya untuk apa tu, track dia punya add-on. Jadi kita boleh letak dia punya track guide tu kan. Dia pasang dua nanti, so kita boleh pasang dekat dia punya track dia. Itu pun bagus juga lah. Itu antara sebab kenapa saya beli benda ni lah. At least ada option untuk track, untuk beli track tu dan pakai dengan saw ni lah, dengan Makita ni. So ni dia ada plastiknya gauge dia plastik so plastik. Nampak daripada tempat dia punya ni, maknanya benda ni boleh, rasanya boleh kita longgarkan dan gerakkan sikit lah kiri kanan macam tu lah rasanya lah. So semua tapak dia ni semua one piece tapak dia one piece magnesium. Kalau orang yang tak tahu tu mungkin dia akan ingat benda ni plastik, tapi magnesium bawah dia smooth. Magnesium ni advantage dia kuat tapi ringan. Cumanya ada satu problem sikit magnesium ni yang saya tengok lah, sebabkan cast magnesium apa-apa benda yang casting kalau terentak ke apa semua tu dia boleh pecah. So hati-hatilah, macam aluminium dia bengkok macam ni dia pecah. Saya tak tahulah macam mana dia punya ketahanan yang ni, tapi jangan kita try lah nak campak-campak benda ni kan. Nak adjust dia naik turun tu, dia ada lever dekat situ so boleh ni tarik, boleh turun atau naik ikut apa ni lah, ikut macam mana kita nak. Okay. Bila naik habis ni, wobble ni memang tak boleh nak di remedy kan, tapi okey jugalah, dia tak adalah wobble banyak sangat. Sementara bateri dia terbuka ni, saya nak tengok dia punya blade. So kita try buka blade dia. So ni tadi kunci dia, buka. Okay. So ini blade dia 20mm nya rubber 20mm. Okay. So okay, ini dia punya washer dia, dia punya spacer. So saya nak check yang dalam ni, rasanya dalam ni 16 ni. Okay, kita check dulu untuk blade dia. Blade dia 20mm Kita check yang ni. Okay, ini kita check dalam dia ni. Betul lah yang saya suspect. So dia 16mm dia punya ni. So 16mm okay. Lepas tu sambil tu kita tengoklah dalam ni. Ni dia blade guard dia boleh ada kleng sikit, tapi tak ada membawa apa-apa perbezaan lah, tak ada performance punya benda lah. Lepas tu dia ada rubber boot ni, so dia absorb kat situ. Dia ada ni dust pot so saya nak beli sekali dengan dust pot dia, sebab itu pun kiranya penting bagi saya dengan dust pot, tapi Xianghu tak ada stok, so kena tunggu dulu. Okay, so kita pasang, kita try test lah, tengok.
tekan sikit, si dia ketat sikit lagi. Dia tak payah ketat sangat. Okey. Tu masukkan balik ke sini lah. Okey. Masuk. So boleh nampak dia ada lampu kat situ, indikator. Tapi yang peliknya dia punya ni, nampak dia boleh menari-nari pula benda ni. Tak tahulah ada efek ke tak, tapi tu lah, dia boleh menari-nari. Takut habuk ke apa masuk dah, boleh masuk ikut dalam tu. Air ke, kalau hujan dia kena sikit air kan, takut boleh masuk dalam tu. Bawah ni mesti ada board, tapi tak apa. Kalau tekan je macam ni, dia akan keluar lampu lah. Tu ada LED So LED dia akan shine dekat tempat sini, dekat work area tu. Jadi kalau kita tengok tu, kalau kita tengok, dia akan shine dekat situ supaya kita boleh nampak. Boleh nampak LED dia. Ada 2 LED terang. Okey, lagi memang jauh lagi terang lah daripada Milwaukee ni. Milwaukee punya lah cenonit. Kalau nak tekan je macam ni memang tak boleh. Kalau tekan je ni memang tak boleh. Kena tekan ni ni. So tekan ni baru boleh. Itu dia punya brake ni. Okey, kita test dia punya RPM. So pakai Makita 5 ampere hour punya bateri full. So dapat 4846. So tak sampailah 5000. Mungkin boleh sampai 5000 kalau mungkin M tinggi lagi ke. Test sekali. Okey, memang dalam 4851 lah. Okey, ni sekadar kita nak compare dia punya sound dia dengan yang corded saya punya Skillsaw, dan tengok RPM dia sekali lah. Okey, tengok Jadi kita boleh tengok dekat 6000 RPM. Dekat 6000 RPM. Tapi kalau ikutkan dB ni, dia punya sound lebih kurang sama. Saya rasa memang salah ni. Okey, saya dah plug in So dia akan ada lampu standby ni lah, lampu standby dia. So nanti kalau ada error nanti warna merah ni lah. Inilah indikator dia, apa yang dia indicate ni. Kalau lampu dia tu based on apa yang ni, macam ni, lampu dia blinking hijau, maknanya tak ada bateri.
ataupun bateri rosak. So ada lagi lah setting-setting lain. Yang ni kalau warna amber ni untuk kipas dia rosak ke apa ke, so dia ada kipas yang ni elok sikit lah. Rapid charger memang kena ada kipas lah, kalau tak ada kipas nanti panas, dia mengalirkan elektrik tinggi. Ok, so benda ni dia ada apa ni, dia ada sliding ni. So bila kita masukkan bateri nanti dia akan slide, bukakan port untuk power dia tu. Sebab power port dia kan terkeluar macam tu je. Jadi baguslah ada sliding ni, so tak adalah terkena kalau ada besi terjatuh ke apa, dia tak short lah. So ni bateri tadi 5 amp hour ni. Cara dia just kita linekan kat sini, kita slide lah. So bila slide tu, ok, dia ada bunyi tu. So dia akan charge lah. So bila dia charge nanti, bila dah siap nanti dia akan bunyi lagi lah. So ni sebabkan tadi kita ada pakai untuk testing tadi. Dah penuh. Sekarang ni untuk charger Makita ni, apa ni, ada option untuk tukar dia punya sound dia. So kalau apa ni, kita nak tengok sound dia tu, kita masukkan bateri. Dia ada bunyi tu, kita keluarkan dalam masa 5 saat, masukkan balik. Dia akan tukar lagu. Ok, so saya nak lagu ni, so saya biar ni. So nanti bila dia dah siap charging nanti, dia akan keluar notification lagu yang kita nak tu lah, yang kita dah setkan tu. Jadi dia akan berbunyi sampai kita dia akan bunyi lah. Ok, ni kita nak check cut capacity dia. So maximum cut capacity dia ni kita dah yang paling low sekali. So kita try lah. Ni lebar dia dalam 3 inci. Check balik. Ngam-ngam 3 inci dalam 7.5 cm. Sedap. Sedap. 6 cm cut capacity dia 6 cm lebih sikit ya. Okay, so tak tembus lah 3 inci ni tadi, tak tembus, lebih sikit lagi ya. Ni 12 mm punya plywood laju, tak ada terasa resistant langsung. Lupa nak cakap dia punya ni, kalau dia ada keluar warna hijau ni maknanya dia ada auto speed control tu. So bila dia menyala tu maknanya dia benda tu tengah on lah, tapi masa saya potong tadi tak ada nampak dia menyala lah. Ok lah, blade ni sedap, yang senang nak potong, laju.